Kenalan dengan bagaimana rupa ataupun struktur molekul ataupun sel darah. Dan adakah sebenarnya semua molekul darah itu adalah sama? Okey, so di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menerangkan komposisi darah dan membanding bezakan struktur komposisi darah sebenarnya. Okey. Okey, so kita akan berkenalan dulu. Apa yang dimaksudkan dengan darah? Okey, tahukah anda darah manusia akan terpisah apabila diheparkan? Apa maksud diheparkan? Diheparkan maksudnya sekiranya kita ada satu sampel darah, kemudian kita goncang ataupun orang yang terima darah tu letak dalam paket tu, dia akan goncang supaya plasma dan juga komponen darah yang lain terasing. So inilah yang akan berlaku, yang kita akan dapat setelah kita heparkan. Maksudnya kita akan dapat 55% daripada kandungan darah kita sebenarnya adalah plasma darah yang berwarna kuning tu. Kemudian sel darah putih dan trombosit kurang daripada 1%, dan 45% sebenarnya adalah sel darah merah. So maksudnya yang banyak sebenarnya adalah sel darah merah lah. Okey. Plasma darah. Plasma darah sebenarnya merupakan medium pengangkutan sel. So sebenarnya dalam plasma darah ni terkandung mineral, air. Okey, so kita tengok komponen plasma darah. Okey, so komponennya adalah air, hormon dan enzim, dan berfungsi untuk digunakan sebagai bahan telarut. Dan juga terdiri daripada protein plasma lah, sebab tu dikenali sebagai plasma darah. Okey, kita tengok apa maksud bahan pelarut dia, ialah air. 90% daripada plasma darah adalah air dan berfungsi sebagai medium pengangkutan dan pelarut. Sebab tu kalau kita perhatikan warna plasma darah tu, warna dia kekuningan. Kerana sebenarnya dalam tu yang banyak adalah air. 90% adalah air. Medium pengangkutan. Maksudnya apa juga bahan yang larut dalam plasma darah dalam darah kita sebenarnya diangkut oleh air. Okey, so fungsinya, yang protein plasma ada 3 jenis berbeza. Yang pertama kita ada albumin yang mengawal tekanan osmosis darah. Kemudian yang kedua kita ada fibrinogen yang memainkan peranan dalam pembuatan darah. Dan juga yang ketiga kita ada globulin, iaitu antibodi yang terlibat dalam pertahanan badan lah. Hormon mengawal aktiviti fisiologi badan dan juga enzim dalam yang terlibat dalam metabolisme badan. Kemudian sel darah merah. Okey, struktur sel darah merah yang pertama bentuknya. Okey, sel darah merah berbentuk cakra dwicakra. Kenapa ia dinamakan sel darah merah? Ya, kerana yang menjadikan darah berwarna merah sebenarnya adalah pigmen yang dikenali sebagai hemoglobin. Dalam hemoglobin terdapat zat besi lah yang mengikat oksigen. Okey, so nama lain untuk sel darah merah ialah eritrosit. Jangka hayatnya adalah 120 hari dan membran plasma bagi eritrosit adalah kenyal lah. Okey, fungsi eritrosit mengangkut oksigen di mana oksigen akan berpadu dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. So kita boleh nampak kalau darah seseorang itu mempunyai oksigen yang cukup, hemoglobin yang cukup, so kita boleh nampak lah warna darah dia akan jadi merun gelap. Okey. Platelet terlibat dalam pembekuan darah. Jangka hayat bagi platelet hanyalah seminggu. Okey, sebenarnya platelet ni merupakan serpihan cytoplasma sel yang berasal dari som-som tulang. Sama je sebenarnya. Ketiga-tiga platelet, leukosit, eritrosit semuanya dihasilkan di som-som tulang. Okey, leukosit sel darah putih. Tiada hemoglobin sebab tu sel darah putih, bukan berwarna merah. Okey, jangka hayatnya adalah 5 hari, dihasilkan dalam som-som tulang juga. Bezanya sel merah tiada nukleus, tetapi sel darah putih ataupun leukosit mempunyai nukleus dan mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Okey, kita ada 2 jenis leukosit, iaitu agranulosit dan juga granulosit. Okey, so kita akan tengok sebentar lagi apa yang dimaksudkan dengan granulosit. Okey, granulosit ada 3. Yang pertama eosinofil, basofil dan juga neutrofil.
Okey, so dia bergranul lah. Okey, untuk neutrofil, nukleus terdiri daripada 2 hingga 5 cuping. So gambar yang warna putih tu itu adalah neutrofil. Fungsinya adalah menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Ini kerana leukosit berfungsi untuk sistem pertahanan badan. So fungsi berbeza lah. Eosinofil, nukleus terdiri daripada 2 cuping. So gambar tu nampak 2 cuping, ada 2 nukleus, seolah-olah 2 nukleus itu membebaskan enzim yang melawan keradangan dan tindak balas alergik. Alergik lah maksudnya. Orang yang mengalami alergik mungkin dia kekurangan eosinofil di dalam sel darah putih. Okey, kemudian basofil. Bilangan basofil adalah yang paling rendah dalam darah yang mengandungi heparin yang bertujuan untuk mencegah pembekuan darah. So, sekiranya seseorang itu mengidap hemofilia, maksudnya darah dia susah untuk membeku, ia mungkin kerana kekurangan basofil. Okey, agranulosit. Ada 2, limfosit dan juga kalau tadi granulosit bergranul, agranulosit bermaksud tiada granul. A bermaksud tiada. Okey, limfosit. Limfosit mempunyai nukleus yang sangat besar, penuh, seolah-olah penuh satu sel tu nukleus je. Kalau kita perhatikan gambar yang sebelah tu. Okey, dengan sitoplasma yang sedikit, menghasilkan antibodi untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. Menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria atau virus. Okey, kemudian kita ada monosit. Dia berbeza sikit struktur dia, rupa dia. Kalau tadi nukleus tu bulat, yang ni jadi cuping. Okey, leukosit yang paling besar. Nukleus berbentuk bujur. Fungsinya untuk menelan bakteria serta sel atau tisu yang mati secara fagositosis. Maksudnya dia akan merapat pada bakteria tu, kepung bakteria tu, seterusnya dia akan telan. Sekian, terima kasih. So, saya harap dapat membezakan di antara sel-sel darah tersebut.